Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada bulan yang lepas kita telah belajar tentang giliran. Betul ya? Giliran. Bila beristeri lebih daripada seorang, macam mana nak bagi gilirannya? Kita telah belajar apa yang wajib disamaratakan. Yang kita kena wajib sama rata, yang pertamanya giliran bermalam. Kena adil. Kalau tak boleh sebab kerja malam, giliran bersiang. Siang kena adil. Kalau suami jaga malam 7 malam 7 pagi kerja, balik rumah pukul 8, maknanya wajib gilir waktu siang, kena adil. Kalau kita kerja siang, malam, wajib berlaku adil. Yang kedua, wajib berlaku adil ialah nafkah makan minum, wajib. Yang ketiga, pakaian, kesihatan, wajib berlaku adil. Yang tidak boleh wajib, yang tak boleh adil ialah hati. Hati tidak diwajibkan adil, sebab hati manusia tidak boleh berlaku adil. Mustahil manusia ni berlaku adil, mustahil. Kita dengan anak-anak kita pun kita tak boleh berlaku kasih sayang sama dengan anak-anak. Anak kita 4 orang, 4 kasih sayang tak sama. Yang paling kita sayang yang bongsu misalnya. Yang paling kita sayang yang baik dengar cakap, yang itulah paling sayang. Jadi persoalan hati memang manusia tidak boleh berlaku adil. Tetapi yang lain kena adil. Bercuti kena adil, berjalan kena adil. Cuti sekolah kena adil. Cuti bulan 6 bawa isteri nombor 1 pergi Bali. Cuti bulan 8 bawa pergi baling. Saya kata dah dulu, tak adil. Cuti bulan 6 abang bawa isteri muda pergi Bali. Saya abang bawa pergi baling. Apa benda ada di baling ni? Tak adil tuan-tuan. Bawalah ke Bali juga. Dia kata dua-dua adil ustaz. Dua-dua saya bawa melancong. Pandailah kamu melancong. Dia kena adil di situ. Baik, habis dalam bahagian giliran. Dalam giliran kahwin 2. Seronok orang perempuan, dah habis dah bab. Kita masuk bab yang kedua. Ini suatu tambih pula pada menyatakan tahajar dan tasyamal. Kita masuk tajuk baru. Tahajar dan tasyamal telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Ustaz, tahajar tu apa ustaz? Tasyaman tu apa ustaz? Hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan. Ya, hubungan yang yang baik, yang putus ataupun yang tak putus. Baik. Telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya telah bersabda Nabi, tidak halal bagi seseorang Islam meninggalkan bercakap dengan seorang Islam yang lain lebih daripada 3 hari. Maka bahawasanya sesungguhnya hendaklah kedua-duanya mencari jalan dalam tempoh 3 hari tadi, bagaimana nak menjadikan baik dan mengekali perpaduan, mengekali silaturahim. Baik, selepas 3 hari wajib sambung silaturahim. Siapa-siapa yang dah tak cakap sehari belum berdosa. Bergaduh semalam, bertengkar dekat luar, berebut kasut, berebut parking, bertengkar. Hari ni tak bertegur, besok tak bertegur, lusa tak bertegur, selama 3 hari tak bertegur, tak ada dosa.
Tetapi bila masuk hari keempat tak bertegur, dua-dua berdosa. Bukan yang mula-mula cari pasal berdosa, dua-dua berdosa. Sama ada yang cari pasal ataupun yang tak cari pasal, yang salah atau tak salah, dua-dua berdosa. Bila tidak ada usaha untuk menyambung sembali silaturahmi yang telah terputus. Bermula awal-awal keduanya itu ialah kembali kepada berdamai. Bila kita dah bertengkar 2 hari, 3 hari, hendaklah kita jadi orang yang pertama menyambung silaturahmi. Dan orang yang mula-mula menyambung silaturahmi akan dihapuskan dosanya. Masalahnya ustaz, saya tak salah ustaz, dia yang salah ustaz. Betul, dia yang salah. Tapi kamu suarlah tangan, berjabat tangan dengan dia, Allah hapuskan dosa kamu. Ustaz, saya ni ustaz, Allah tak hapus dosa pun tak apa. Nama kata saya nak baik dengan dia, no way. Kamu tak nak Allah hapuskan dosa? Tak payah. Masya Allah, dahsyatnya, kerasnya hati. Dan kata dia, jika memberi salam, maka jika tidak diterima dan menolak salamnya, nescaya salamnya dijawab oleh malaikat, dan salam orang tadi dikembalikan oleh syaitan kepadanya. Kalau kita dah bertengkar dengan seseorang, kita bagi salam, dia tak jawab, jangan sedih, jangan malu. Salam kita Allah, malaikat jawab. Dan orang yang tak jawab salam kita, syaitan tolong jawab pada dia. Jadi apa kita kisah? Kalau kita bagi salam, orang tak jawab, biasa. Bahasa budak-budak sekarang sebut, biasalah bro. Bahasa budak-budak sekarang macam itulah rupa dia, biasalah bro. Apa nak malu? Dah orang tak nak bagi salam, orang tak nak jawab salam, kita bagi salam, Assalamualaikum, dia buat aja. Jangan malu, malaikat jawab, dia setan jawab. Relaxlah, malaikat jawab lagi bagus. Malaikat jawab ikhlas, manusia jawab belum tentu ikhlas. Malaikat jawab, malaikat rapat dengan Tuhan, manusia tak rapat kalau dia tak sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, kita ni bolak balik kepada asalnya ialah hati. Saya kata dah, biarlah kita ni mati, tidak ada sangkut dengan orang. Biar kita keluar daripada dunia ni, kita tak ada masalah dengan orang. Kita mati dalam keadaan tak ada kaitan dengan orang. Itulah yang dikatakan mati yang betul. Jangan kita mati ada kait hutang, ada berkait dengan fitnah. Jangan kita tinggalkan dunia ni ada kaitan dengan umpat. Jangan kita mati dalam keadaan kita bergaduh dengan orang, bergaduh dengan mak mertua, bergaduh dengan menantu. Apa mati macam itu? Berkali-kali saya sebut pada tuan-tuan, kita ni sebenarnya dah letih dah hidup. Letih dah Haji Hashim tu. Letih nak menega ni, mana nak cari duit, mana nak cari modal, mana nak jaga pekerja, mana fikirkan bisnes lagi, sewa kedai nak naik lagi, kontrak sewa nak habis bulan 8, nak sign yang baru pula, bila sign yang baru mesti naik sewa lagi. Itu orang menega, letih. Kita jadi cikgu letih. Hari Sabtu patut cuti, kena pergi sekolah lagi, tuition kena lagi. Start kelas pukul 7.40, pukul 7 buat tuition, 7 pagi. Punya rajinnya cikgu sekarang ni, teruk sungguh lah. Saya tanya ke anak saya, kenapa kamu sibuk-sibuk pergi awal saat 6.40 dah pergi sekolah ni, apa hal ni? Pukul 7 ada tuition, 7 pagi tuition, tak nampak apa lagi. Cikgu punya prihatin, letih jadi cikgu ni, penat.
Setengah mak bapak marah, cikgu setengah cikgu marah, cikgu setengah cikgu besar marah, cikgu setengah anak murid marah, cikgu letih jadi cikgu. Kita jadi tukang sapu sampah lagi letih. Asyik sapu sampah, orang buang sampah. Asyik buang sampah, kita sapu. Penat sungguh dah. Kita jadi pemimpin pun letih. Melawak sana, berjalan sini, selesai masalah sini, sampai botak kepala. Sebab tu kebanyakan pemimpin botak. Botak tuan-tuan. Tak larat nak fikir. Bila bangun tidur, atas bantal tu penuh rambut, gugur rambut. Jadi pemimpin letih dah. Jadi ustaz lagi letih. Saya mengajar tuan-tuan 2 jam. 2 jam ni Ipoh KL Ipoh. Tuan-tuan perasan tak saya ceramah 2 jam non-stop? Kalau bawa kereta daripada Kuala Lumpur sampai Ipoh, bertolak daripada Ipoh, daripada KL 9 suku, dia sampai Ipoh 11 suku. Dia telefon tuan-tuan, Mat, Ustaz Kazim habis belum? Belum lagi. Aku pun dah sampai Ipoh. Saya bercakap letih tuan-tuan, 2 jam, 2 jam setengah. Jadi bila kita semua dah letih, janganlah lepas mati pun letih juga. Kita kalau boleh lepas mati kita nak rehat, dalam kubur nak rehat. Jadi cara nak rehat dalam kubur, yang pertama buat ibadat, yang kedua jangan bergaduh dengan orang, jangan buat zalim pada orang, jangan buat jahat pada orang. Kita akan lena dalam kubur, rehat dalam kubur. Yang itu baru nama rehat. Kalau tuan-tuan nak rehat sekarang, kita kena cari jalan. Macam mana nak rehat dalam kubur? Pertama, ibadat. Buat ibadat. Yang kedua, jangan cari pasal dengan orang, jangan bergaduh dengan orang, jangan fitnah dengan orang. Bila kita masuk dalam kubur nanti, kita akan tidur. Tapi kalau tuan-tuan hidup di dunia ni kerja nak bergaduh aja, bertengkar tak habis-habis, maknanya tak ada lah kerehatan di dalam kubur. Letih lagi dalam kubur, kena soal jawab. Mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai, tidak halal bagi seseorang Muslim meninggalkan berkata-kata dengan seorang Islam lebih daripada 3 hari. Maka barang siapa meninggalkan ia lebih daripada 3 hari, mati ia, nescaya masuk ke dalam neraka. Siapa yang mati dalam keadaan tak bercakap dengan orang lain, kerana bertengkar, bergaduh, bermusuh, matinya masuk neraka. Tadi saya sebut di Masjid Hidayah, Taman Melawati, pemimpin-pemimpin politik kenalah cari jalan bagaimana nak mengajak ahli-ahli politiknya berbaik-baik dengan ahli politik yang bukan politiknya yang sama. Nanti dipertanggungjawabkan. Janganlah pemimpin politik mengajak ahli-ahli di bawahnya bergaduh sesama orang Islam. Kita yang duk hangatkan, kita yang duk membakar sentimen, kita yang membakar kemarahan orang, kita yang bercakap itu, bercakap ini, akhirnya orang di bawah dengar, orang di bawah pula bergaduh dengan orang belah sana, orang belah sana pun bergaduh dengan orang belah kita, akhirnya berpecah belah, tak bertegur, tak bercakap, mati. Tanggunglah dosa kita. Kita nak tanggungkan dosa. Tuan-tuan, saya dengar satu ustaz tu ceramah. Satu orang soal, dia kata, Ustaz, suami belah ni, isteri belah ni, macam mana nak buat Ustaz? Ustaz tu jawab, ceraikan isteri tu. Tercengang saya tuan-tuan. Saya pergi dengar ceramah, saya duduk kat berenda. Satu orang tanya, Ustaz, saya belah sini, isteri saya belah sana, jadi apa yang nak buat Ustaz? Apa hukum dia Ustaz? Ceraikan isteri. Saya rasa nak nerajang ni Ustaz. Pandai-pandai mengeluarkan hukum suruh ceraikan. Apa masalah dia?
Parti-parti lah, politik-politik lah yang nak cerai-cerai ni pasal apa? Sampai tahap macam itu. Kamu bila berputih haram, bila mereka putih silaturahim, kamu nak tanggung dosa apa? Patutnya cari jalan bagaimana nak merapatkan ukhuwah, merapatkan persaudaraan, bukan merenggangkan persaudaraan, bukan menggaduhkan lagi. Kita bimbang hadis yang kita baca ni. Kamu mati dalam keadaan bergaduh, tak bertegur lebih 3 hari, nerakalah tempatnya. Itu satu. Itu kalau mati. Kalau tak mati, Ustaz? Kalau tak mati, sepanjang tak mati itu apa berlaku, Ustaz? Kalau mati, masuk neraka. Sebelum mati itu jadi apa? Nabi berkata, riwayat Imam Muslim, dinaikkan segala amalan ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan hari Khamis. Sebab tu kita puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis, sunat puasa. Maka Allah Ta'ala mengampunkan tiap-tiap orang pada hari Isnin dan hari Khamis, selagi mana orang itu tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak dengki berdengki. Maka firman Allah kepada malaikat, tinggalkan oleh kamu akan 2 orang ini sehingga mereka berdamai, barulah amalan mereka diangkat ke langit. Nabi kata amalan akan diangkat ke langit pada setiap Isnin dan Khamis. Semayang, puasa, mengaji. Hari Isnin naik, sekali lagi hari Khamis naik. Melainkan 2 orang yang Allah tak naikkan. Allah perintahkan pada malaikat, 2 orang ni jangan ambil. Yang pertama, orang syirik pada Allah, jangan ambil dia punya amalan, jangan dibawa mengadap dia punya amalan. Yang kedua yang Nabi kata yang tak diangkat amalannya, yang kedua siapa dia? Yang keduanya orang yang memutuskan silaturahim, berdengki-dengkian, amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Letih tak? Letih. Tuan-tuan ikut saya semalam subuh tadi, sekarang berapa jam tuan-tuan duduk bersila? Berapa jam? Malam sekali lagi ikut lagi berapa jam? Semalam 2 jam, subuh tadi 1.5 jam, yang ini 2 jam, malam sekali lagi 2 jam. Masya Allah, 2 campur 2 4, 4 campur 1.5 5.5, duk ada 7 jam. Saya bercakap 7 jam, letih. Tapi kalau saya memutuskan silaturahim 7 jam saya berceramah, 1 sen tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. 7 jam tuan-tuan duduk bersila, 7 jam tak ada nilai di sisi Allah. Amalan tuan-tuan tak terangkat, letih dia. Sebab tu saya berkali-kali sebut, marilah sambung silaturahim, janganlah bergaduh, janganlah bergaduh. Tiap-tiap kali kuliah itulah yang saya cakap. Tiap-tiap kali saya forum, tiap-tiap kali saya ceramah, itulah yang saya cakap. Jangan bergaduh, jangan bergaduh, jangan putus silaturahim, jangan boikot. Sebab saya sayang. Saya sayang pada tuan-tuan. Saya takut bila tuan-tuan putus silaturahim, mati kita, masuk neraka. Amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah parti dia berbeza warna dengan kita, tetapi jangan sampai satu tahap memutuskan persaudaraan. Baik, pada satu riwayat, dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis, maka diampunlah bagi sesiapa yang tiada syirik kepada Allah Ta'ala akan sesuatu, melainkan seorang laki-laki yang ada di antara saudaranya dan dia berdengki-dengkian. Dikatanya kepada malaikat, rantailah olehmu akan segala 2 orang lelaki ini sehinggalah mereka berdamai sesama mereka, barulah Allah Ta'ala akan mengangkat pahala mereka dan dibukakan pintu syurga kepada mereka. Takut tuan-tuan kita baca hadis-hadis macam ini, kita takut. Sebab kita ni kadang-kadang terikut-ikut dengan orang. Orang tak bercakap, kita pun tak bercakap. Orang benci, kita pun benci.
Saya ni kadang-kadang dengan ahli politik ni pun kadang-kadang pelik juga. Datang berceramah dengan kita, boikot sana, boikot sini, lawan. Tapi mereka bila rehat di sidang parlimen, minum elok aja. Makan kopi, minum kopi, makan kek di kantin Dewan Parlimen. Yang bila ceramah kepada orang bawah, diajaknya bergaduh, diajaknya boikot memboikot, tetapi sesama mereka duduk berbaik pula. Macam mana jadi macam ni? Kenapa jadi macam itu? Kenapa kamu tak bawa budaya makan sekali di parlimen, duduk rehat sekali di parlimen, melawat luar negara? Ahli parlimen pembangkang dengan pemerintah boleh melawat sama-sama, menjadi jawatan kuasa bersama, ditubuhkan jawatan kuasa. Ada ahli parlimen pembangkang, ada ahli parlimen pemerintah, duduk sekali. Yang herannya bila balik ke tempat masing-masing, diajaknya rakyat di bawah ni benci sesama sendiri. Kenapa jadi macam itu? Yang kamu di parlimen, kamu ada sidang kamu sendiri, kamu boleh duduk semeja, boleh lepak-lepak. Tetapi bila kamu pergi ceramah pada orang kampung, boikot. Yang di sana lain, di sini lain. Sifat apa yang ada ni? Sebab tu saya katakan pada tuan-tuan, balik pada Quran, balik pada Nabi. Ikut Nabi betul-betul. Kalau kita ikut setengah daripada manusia, meninggalkan yang Nabi Muhammad punya akhlak, lingkup kita. Sebab tu saya bercakap di sini cerita tentang Nabi, cerita tentang perangai Nabi, tentang cara hidup Nabi, supaya kita ikut Nabi ni. Kalau saya ni tak ikut Nabi, tuan-tuan jangan ikut saya. Jangan ikut saya. Tuan-tuan hanya boleh ikut saya kalau saya ikut macam Nabi. Tapi kalau saya tak ikut, tuan-tuan jangan buat apa yang saya buat. Sebab kita, pedoman kita ialah Rasul. Rasulullah mana ada tuan-tuan memusuh orang. Rasulullah tak ada musuh-musuh, tak ada fitnah-fitnah. Saya bercakap pada tuan-tuan macam ini sebab saya rasa fitnah tu. Saya rasa bagaimana jadinya boikot ini. Dulu mengaji duduk rapat macam ni, berlagu lutut dengan saya lagi. Sekarang ni bagi salam pun tak nak jawab. Apa ni? Lalu depan rumah saya, Assalamualaikum, saya bagi salam, tak jawab. Pekak ke maknya? Kita pandang baiklah, dia pekak, dulu tak pekak. Kerana apa? Politik. Sebab apa politik? Pemimpin dia suruh boikot Ustaz Kazim. Ui, dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan tak kena boikot. Sebab tu tuan-tuan tak rasa sedih, tak rasa pedihnya di boikot tu. Saya masa saya kena, saya rasa letih, pedih, sedih, semuanya di belakang. Tu yang saya cakap. Saya cari jalan juga nak salam, cari jalan juga. Kalau hari mati saya pergi mati, duduk sebelah nak salam juga supaya tak putus silaturahim. Tapi depa bila tengok saya sampai, lari naik motor, brum lari. Subhanallah. Sedih tuan-tuan. Sebab tu pada bulan lepas 10 tempat saya tutup. 10 masjid di satu tempat di Perak, saya stop mengajar. Saya tak mau lah. Saya tak mau mengajar. Saya buat satu ijtima', majlis ijtima' ilmu. Saya mufti, profesor, saya ahli panel keempat. 4 orang satu pagi. Yang mufti mereka dengar, bukan mufti Perak, mufti lain. Profesor mereka dengar, doktor mereka dengar. Bila giliran saya mengajar, pakak lari balik, balik. Tuan-tuan tak sedih ke? Tak sedih ke? Kena boikot macam itu. 3-4 tahun saya mengajar. Last sekali saya kata saya berhenti lah. Saya tak mau lah. Prof kata, Datuk Profesor kata, Ustaz, entah mengajar juga, ramai suka kat entah. Memang ramai suka, tapi hati saya ni tak boleh. Tak boleh saya tengok. Kita nak masuk dalam surau nak mengajar tu, tegur tak salam, suar tangan tak berjawab. Saya kata saya berhenti. Senang. Lagi senang. Rugi ke saya berhenti? Tak rugi lah. Tak rugi. Tak rugi langsung. Bila saya berhenti mengajar, menteri besar panggil, Ustaz, anak-anak entah mengajar di rumah anak sebulan 2 kali. Anak minta semua orang datang mari mengaji. Lagi bagus tuan-tuan.
Sekarang yang mari mengaji exco, yang datang belajar isteri exco, pegawai-pegawai negeri semua datang mengaji, lagi bagus. Yang mengajar dekat depa sebelum ni semuanya dah faham Islam, semua kopiah putih, semua baju hijau dah, cantik dah. Sekarang yang saya mengajar hari Ahad minggu pertama dengan hari Ahad minggu ketiga, tuan-tuan pergi ke rumah Menteri Besar Perak, saya mengajar. Yang datang Menteri Besar, yang datang Exco, yang datang YB, yang datang semua hamba rakyat datang, melimpah di rumah dia. Lagi senang saya dakwah, lagi sampai kepada target. Dulu saya ceramah di sana, mereka tak datang. Tetapi sekarang ni saya masuk tempat mereka, saya mengajar pada mereka. Saya kata pada datin-datin, haram cukur bulu kening. Selama ni saya bercakap di surau, mereka tak datang. Haram. Maklum kita di kampung bukan cukur bulu kening. Isteri kita tak cukur bulu kening. Tetapi bila kita masuk di situ, datin haram cukur bulu kening. Ustaz, kalau trim sikit-sikit je ustaz, trim teram, tak mau juga, letak situ elok. Ya Allah bagi itu eloklah. Saya cakap. Tapi bila saya pergi bercakap di rumah dia, puak-puak ni kata dah, tengok Ustaz Kazim, UMNO, nampak tu, UMNO, boykot, peluh otak dia. Ini yang saya nak cakap pada tuan-tuan ni, sampaikan benda ni pada kawan-kawan tuan-tuan. Dengar apa yang saya cakap, patutnya syukur, sokong saya, sebab saya boleh bercakap direct kepada mereka. Saya cakap, Datuk-datuk, saya bawa keluarga 69, haram bersalam dengan anak saudara belah isteri. Isteri ada anak saudara, kita tak boleh salam dengan anak saudara isteri, batal sembahyang. Oh. Kita tak boleh salam dengan adik ipar kita, boleh kahwin. Oh. Termasuk juga kita tak boleh salam dengan orang perempuan bila kita melawat kampung. Itulah cara dia. Kita tak boleh direct haram bersalam dengan perempuan-perempuan bila melawat kampung ke apa, haram. Tak boleh cakap macam itu. Pelan-pelan. Kita tak boleh salam dengan siapa? Dengan anak saudara belah isteri. Kita tak boleh bersalam dengan mak saudara belah isteri. Kita tak boleh bersalam dengan adik ipar, kakak ipar kita. Kita tak boleh salam. Kita tak boleh salam dengan tok saudara, opah saudara belah isteri, haram. Kalau boleh bersalam dengan opah isteri boleh, opah saudara dia tak boleh, haram. Termasuk kita tak boleh bersalam bila kita melawat kawasan, kita jabat tangan dengan semua orang yang laki-laki atau perempuan yang bukan mahram dengan kita, haram. Pelan-pelan lah nak dakwah, pelan-pelan, lama-lama dia mau faham. Sekarang ni mungkin dia tak tahu. Sebab ada ustaz-ustaz yang bagi tahu boleh bersalam kalau tak ada syahwat. Dia mau pegang ustaz tu dah. Boleh pegang, boleh bersalam kalau tak ada syahwat, tak apa, dia pun pangkat opah kita. Ustaz ni guna pangkat. Dia pangkat opah kita, sama bayar dengan mak kita. Apa salahnya bersalam macam mak kita lah. Dia mau pegang cakap ustaz ni. Bila kita datang mengajar, haram. Ini dia dalil-dalil dia. Bau nganga. Tapi setengah orang dia tak pernah sokong saya. Balik sekali lagi, tuan-tuan buka laman website Barakah. Pagi tadi saya jawab lepas kuliah subuh bahagian show mix. Ada orang petikai saya, dia kata, ustaz, kalau ustaz tak campur politik, macam mana ustaz nak jihad? Lah, politik ni saja ke jihad? Saya ni lebih jihad daripada ahli politik. Ahli politik dapat kerusi, dapat elang lagi, dapat macam-macam lagi kalau jadi ahli parlimen, jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Rotek murah, dapat kereta diskaun 40%. Cuba tanya jadi ahli politik, apa dia? Sebab tu tuan-tuan tak heran kalau orang jadi ahli politik, kalau jadi wakil rakyat, confirm kereta dia bertukar, rumah bertukar, elang banyak. Saya dapat apa? Saya lebih jihad lagi. Jangan bercakap soal jihad dengan saya. Dia kata macam mana ustaz nak jihad? Sedangkan dia kata jihad yang paling besar bercakap kepada penguasa yang zalim. Kamu bercakap dengan siapa?
Saya bercakap dengan penguasa, saya bercakap dengan pemerintah, kamu tak sampai pun. Tuan-tuan tengok jawapan saya dalam ruangan Syokmit hari ini. Pagi tadi pukul 8 saya jawab sebelum datang ke sini. Mereka tak faham konsep dakwah, tak faham konsep politik. Tiba-tiba nak cakap tentang politik dengan kita. Ambil pendekatan di sini. Saya tetap bercakap pada tuan-tuan, boleh berpolitik dalam masjid, silakan, tetapi bukan politik berpecah belah. Bukan politik maki hamun, bukan politik yang mencerca. Silakan berpolitik, kerana dalam Islam tidak boleh berpisah hatta dalam masjid. Tetapi yang dilarang politik macam mana? Janganlah berpolitik boikot. Tadi saya sebut di Masjid Hidayah pagi tadi, semayang 2 imam, tunggu orang ni habis semayang, 5 orang duduk di luar. Habis grup ni semayang, baru datang semayang buat imam baru. Saya jumpa juga satu masjid yang serentak dibuat imam. Saya sedang semayang dengan imam, saya dengar orang lain semayang di belakang, di tepi. Saya kata, tu imam ni baca ke apa? Sampai 2 kali Fatihah. Bila saya dah bagi salam dengan imam pertama, demo tak habis lagi semayang. Rupa-rupanya semayang 2 imam. Saya tunggu sampai dia habis semayang. Saya salam dengan dia, Assalamualaikum. Kenapa buat semayang serentak? Imam sana tak boleh pakai, Ustaz, kan sah pun. Astaghfirullahalazim. Bukan sah pun, sampai tahap putus silaturahim. Dua-dua ni tuan-tuan ditolak amalan dia. Jaga-jaga. Yang ni yang saya nak cakap pada tuan-tuan. Saya minta satu je, berpolitiklah, tapi jangan sampai pada satu tahap memboikot, memulau dan memutuskan silaturahim. Saya dah kata tadi, saya cakap benda ini sebab benda tu kena pada batang hidung saya, kena pada saya. Saya mengajar daripada tak reti alif bata sampai boleh tajwid. Bila dah boleh, pandai-pandai fitnah kita hanya kerana mengikut arahan daripada pemimpin. Ini salah tuan-tuan, ini yang tak kena. Saya tidak memihak kepada mana-mana, saya memihak kepada Islam. Kalau PAS betul, saya kata PAS betul. Kalau UMNO dalam bab ini betul, UMNO betul. Kalau UMNO tersalah, saya tegur. Kalau PAS tak betul dalam bab ini, saya perbetulkan PAS. Sebab saya sayang Islam lebih daripada PAS. Saya sayang Islam lebih daripada saya sayang pada UMNO. Sebab letakkan Islam tu nombor 1. Maka dengan sebab itu kita mengajar supaya orang jadi baik, jangan jadi berpecah belah. Baik, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata akan saudaranya yang Islam lebih daripada 3 hari adalah haram, berdosa. Tetapi telah berkata beberapa ulama, sesungguhnya dia termasuk daripada dosa yang besar. Meninggalkan bertutur ini termasuk di dalam dosa yang besar, melainkan kerana uzur syarak seperti bid'ah, fasik, dan jikalau sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Dia kata boleh kita memutuskan silaturahim jika berlaku beberapa keadaan seperti bid'ah atau fasik. Awak ada trip ni. Ya. Ingat suruh berhenti. Bid'ah atau fasik, dan jikalau yang tersembunyi sekalipun. Tak tegur dia, tak apa Ustaz, saya tak mau tegur dia Ustaz, dia minum arak Ustaz, yang tu silakan. Saya tak mau Ustaz, dia duduk cerita minum, duduk dengan dia pun bau arak Ustaz, saya tak tahan Ustaz, saya belah. Yang tu tinggal lah. Saya memang cakap terang-terang Ustaz, saya tak tegur lah Ustaz. Sebab apa tak tegur? Dia kaki pelacur Ustaz, duk cerita bab pelacur, saya pun lemah perut Ustaz, sakit telinga ni Ustaz. Saya nasihat dia tak mau dengar, saya tak mau campur dia Ustaz. Yang tu silakan, tak apa. Tapi kalau nampak dia duk semayang, dia duk main mengaji, dia duk main masjid, apa sebab kita nak boikot, tak nak bercakap dengan dia? Apa sebab? Apa sebab? Baik. Bermula tabibnya bahawa manakala kembali membaiki bagi agama si hajir atau si mahjur, nescaya harus ia, dan tiada seperti yang demikian maka tiadalah harus. Dia kata kalau dia kaki Arab, kalau dia kaki pelacur, selepas itu dia berubah, berhijrah, dia berubah jadi baik, layanlah dia baik, layanlah dia balik.
dan jangan boikot dia lagi, dan jangan pulaukan dia lagi. Baik, tajuk yang kedua, ini satu muhimmah yang ditakut atas segala orang yang memutuskan akan kekeluargaannya. Kita masuk bab yang kedua. Tadi bab nombor 1, bab memutuskan silaturahmi sesama orang Islam. Sekarang kita masuk bab yang kedua, memutuskan silaturahim adik-beradik, saudara mara, satu keluarga, bapa saudara, mak saudara, jiran, kakak, abang kita. Apa hukum memutuskan silaturahim dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan mak kita, dengan ayah kita ni? Baik, yang pertama, kenapa kita bergaduh? Yang pertama, dengan sebab bermarah-marahan. Nombor 1, sebab marah dengan abang, putus silaturahim. Nombor 2, sebab berkelahi, bertumbuk, bergaduh, bercakap-cakap, bertampar, kita putus silaturahim. Yang ketiga, sebab apa? Sakit hati. Mak lebihkan dia, kita sakit hati, kita pun benci pada dia. Ayah lebihkan abang, kita menyampak, kita benci pada abang kita. Dia kata 3 benda ini adalah dosa yang besar, lagi kena murka dan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian, marah, berkelahi, bersakit hati, berdengki, adalah benda yang Allah sangat murka berdasarkan firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 25. Ayat yang berbunyi, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bih ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah berfirman, segala mereka yang membinasakan mereka itu dengan janji-janji Allah Ta'ala selepas daripada mereka berjanji. Masa bila saya berjanji dengan Allah, Ustaz? Bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah perjanjian kita dengan Allah. Bila kita dah janji dengan Allah, kita mungkir janji, Allah murka kepada kita. Yang kedua, memutuskan silaturahim, sedangkan Allah menyuruh mereka menghubungkan silaturahim. Yang kedua, laknat Allah akan sampai bagi orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala membinasakan mereka itu di dalam bumi dengan berbagai-bagai maksiat. Yang ketiga, laknat yang ketiga diturunkan oleh Allah dengan sebab berbagai-bagai maksiat yang kita perbuat. Kita ni dah sakit kencing manis, pergi minum pula minuman bergas. Kita ni penyakit kencing manis, makan pulut panggang, lemang, tupat. Kita ni dah kencing manis, pergi minum pula benda-benda yang bergula-gula, teh tarik setengah gelas gula. Tak lama kena potong lah kaki. Begitulah dalam negara kita. Kalau dah banyak maksiat, dah banyak benda haram, kita duk top up lagi, duk tokok lagi benda maksiat, lama-lama jadi apa? Patutnya kita kena kurangkan, bukan kita lesenkan atau renewkan lesen. Bukan, patutnya lesen dah mampu tu, tak usah bagi hidup dah, bagi mampu tu. Ni dah duk berhidup juga, akhirnya makin bercambak lah. Sumpah tadi saya berikan bandingan tadi, kita dah kencing manis, yang duk minum teh tarik tiap-tiap hari pasal apa? Lama-lama mata jadi buta, buah pinggang jadi rosak. Begitulah dengan maksiat. Kita dah tahu dah, pembuangan bayi semakin banyak berlaku. Pembuangan bayi berlaku kerana mengandung tanpa nikah. Mengandung tanpa nikah berpunca daripada zina. Kenalah cari jalan macam mana nak tutup lubang-lubang zina.
jalan-jalan zina, bukan lagi membanyakkan jalan-jalan untuk berzina. Maka kenalah kaji lesen-lesen rumah urut, kenalah kaji lesen-lesen spa. Janganlah diriniukan lagi, yang mana ada ni dikecilkan lagi. Dan penzinaan ini berlaku kerana salah satu sebabnya ialah banyaknya pendatang-pendatang asing yang datang. Yang buang budak-budak tu bukan orang Melayu saja, dia duk kata orang Melayu saja. Yang duk buang tu kadang-kadang warga-warga tak tahu nak apa. Dia projek dengan warga sana, dia berzina dengan warga sini. Bila dah tak ada siapa, dia lemparkan budak tu. Kena kontrol lah. Jenayah makin banyak. Salah satu jenayah makin banyak ialah kedatangan warga-warga asing. Kena kontrol lah. Jangan diberikan kebebasan masuk sewenang-wenangnya, sampai boleh mereka berniaga, boleh beli rumah, boleh kahwin, boleh bawa budak perempuan orang kita, sampai boleh jadi bebas. Akhirnya kerosakan akan datang. Polis pun tak mampu nak kontrol. Dan sampai pada satu tahap rakyat sendiri merasa takut nak berjalan dalam negara sendiri. Sampai tahap macam itu sudah jadi teruk kita ni. Maka kata Allah, 3 benda ini kalau orang perbuat, kata Allah, laknat bagi mereka, iaitu sejahat-jahat tempat, yakni neraka. Siapa yang buat 3 benda ini, nerakalah tempat dia. Pertama, memutuskan perjanjian dengan Allah. Allah suruh semayang, dia tak nak semayang. Padahal dia berjanji dah, Allah tu Tuhan dia, dia kena ikut cakap Tuhan, tapi dia tak mau ikut. Yang kedua, yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, yang berbuat maksiat di muka bumi, tempat mereka adalah neraka. Firman Allah di dalam surah Muhammad ayat 22 ayat 23, wa tuqatti'u arhamahum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan sesiapa yang memutuskan kekeluargaan mereka, nescaya diturunkan laknat oleh Allah ke atas mereka, dan Allah akan membutakan akan penglihatan mereka pada hari kiamat. Di hari kiamat dibangunkan dalam keadaan pekak dan buta. Wa a'ma fa asamma wa a'ma, buta, pekak dan buta. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga sesiapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Baik, telah mengeluarkan oleh Imam Tabrani daripada Jabir bin Abdullah, telah berkata, ia telah keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian kami berhimpun. Kata Jabir, kami ni nak tunggu Nabi Muhammad bagi kuliah. Bila kami dah berhimpun, Nabi pun sampai. Maknanya dalam nak mengaji ni, berhimpun dulu baru Tok Guru tu sampai. Kita pula lain, Tok Guru sampai dulu, yang berhimpun tu lambat sampai. Tapi bukan tuan-tuan lah, dia di Afrika. Tuan-tuan okey sampai awal. Tempat lain tu saya pergi, dah berhimpun dulu baru dia sampai. Sebab itu ada tok-tok guru, tok-tok guru pondok, bila dia mengajar lepas sembahyang maghrib, dia tak terus mengajar terus, dia masuk dalam bilik, dia rehat dalam 10 minit 20 minit, baru dia keluar, baru dia mengajar, supaya semua orang dah berhimpun. Yang kita buat sekarang, habis sembahyang terus buat. Tu yang datang lambat baru sampai, ustaz dah setengah jalan baru dia sampai. Bila dia sampai, dia sembahyang pula. Bila ustaz mengajar, dia sembahyang tahiyatul masjid lagi bila dia nak mengajinya. Sebab tu tok guru dulu-dulu dia bagi 15 minit 20 minit. Hampa nak sembahyang ke, hampa nak pergi jamban ke, hampa nak isyak rokok ke, buatlah dulu. Habis dah 20 minit mengaji, ustaz nak mengajar. Tapi kita nak buat sistem macam itu susah. Tok guru tu buat sistem macam tu sebab
kita pergi tempat dia, kita pergi masjid dia, kita pergi madrasah dia, kita pergi surau dia, kita pergi pondok dia, kita yang berhajat. Sebab tu dia boleh masuk dalam bilik dia, dia rehat. Yang sekarang ni pula bukan kita yang pergi, tok guru yang pergi mengajar. Tu masalah. Itu yang tak jadi tu. Nak kejar masa semua. Kalau tok guru masuk bilik 20 minit, orang pakai belah. Apa dia, orang nak gaji, dia rehat belah. Sebab tu kita tak boleh buat. Tok guru dulu-dulu boleh buat. Sebab dia kita yang datang, kita yang berhajat nak mengaji dengan dia. Tok guru zaman sekarang pula, tok guru tu berhajat nak mengajar pada orang. Yang datang nak mengaji tu belum tentu nak berhajat mengaji lagi. Dia saja datang je, duduk di rumah pun duduk bergaduh dengan bini ustaz, main masjid lah. Duduk di rumah pun serabut perut saya, anak ramai, lari sana menangis sini, unsin saya ustaz, baik saya main masjid. Tetapi yang dulu-dulu orang datang ke pondok dia, semua orang nak mengaji. Sebab tu apa yang tok guru buat, sabar sajalah, tunggulah juga. Sekarang dah orang mari mengaji ni macam-macam niat, macam-macam niat. Aku mari mengaji ni sekejap je, dalam pukul 8.30 aku belah. Nampak? Dia sendiri dia buat syarat. Aku ni ada program nak jumpa kawan, tengok ada kuliah pula, datang masuk sekejap. Bila kawan dia telefon, "Oi Mat, aku dah sampai." Dia pun pergi ikut kawan dia tinggal ustaz. Cuba tuan-tuan tengok orang yang mengaji sekarang, macam-macam. Ada yang datang main mengaji nak mencuri. Dia tengok mencuri pula. Tengah-tengah mengaji dia pergi curi. Ada orang yang datang mengajar ni sebab tak tahu sebab apa. Dia mari saja, tak tahu sebab apa. Bila tanya dapat apa ilmu, tak dapat. Hang faham tak? Tak faham. Hang tu hang buat apa? Saja. Tengok ramai-ramai parking pasal apa? Ada makan ke tu saya singgah tu. Yang tu masalah kita nak mengaji sekarang. Dulu-dulu mengaji lain. Dulu-dulu kita bersungguh-sungguh mari duduk mengaji, cekong mengaji. Sekarang ni macam-macam teringat dalam hati tu, teringat macam-macam benda teringat. Nak hantar anak pergi sekolah, nak pergi kenduri kahwin. Ustaz ni kalau 11.30 tak habis aku belah, aku nak pergi kenduri. Dia nak pergi kenduri kahwin, selagi dia nak pergi dengan saudara dia mari, macam-macam niat. Baik, kata dia, satu hari Nabi duduk, Nabi pun mengajar. Nabi kata, "Hai sekalian orang Muslim, takutlah olehmu akan Allah Ta'ala." Nabi awal-awal ceramah, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Tu pesan Nabi tu, takutlah kamu pada Allah. Yang kedua, hubungilah kamu oleh kekeluargaan kamu, maka bahawa sesungguhnya tiadalah pahala yang lebih cepat melainkan pahala orang yang menghubungkan silaturahim. Tuan-tuan mengaji hari ini, pahala tuan-tuan belum tentu cepat. Tetapi kalau tuan-tuan sambung silaturahim, hari ini sambung, hari ini juga dapat pahala. Jadi yang mana ada handphone, telefonlah kakak sekarang. Kalau dah 6 bulan gaduh tak bercakap. Yang mana balik rumah nanti, telefon abang. "Assalamualaikum abang, ni saya ni Din, abang sihat? Buat apa kamu telefon aku? Dah lama kamu tak telefon aku. Saya rindu kat abang." Tak ada maknanya rindu-rindu. Bagi abang mungkin tak ada makna, tapi bagi saya bermakna sangat. Nanti saya nak pergi rumah abang, tak payah abang cakap macam itu. Tak apa, tuan-tuan jangan kecil hati. Tak apalah abang, saya sentiasa doakan abang selepas sembahyang saya. Assalamualaikum. Tak telefon. Tuan-tuan dah dikira menyambung silaturahim. "Ustaz, saya telefon dia tak angkat lah Ustaz. SMS. Akum kakna tulis itu. Hantarlah abang, saya minta maaf, akak saya minta maaf segala ketelanjuran saya." Tuan-tuan dah dikira menyambung silaturahim. "Ustaz, handphone saya tak ada kredit lah Ustaz. Pinjam handphone orang lain." Kalau tuan-tuan tak boleh telefon, saudara, jiran tuan-tuan nak balik kampung, kirim salam. Kirim salam itu dikira menyambung silaturahim. "Din, kamu nak balik kampung besok?" "Ya."
sampaikan salam saya pada abang saya dengan lafaz Assalamualaikum. Tuan-tuan dah dikira menyambung silaturahim. Tulis surat pun boleh, telefon pun boleh, hantar SMS pun boleh, hatta berkirim salam sudah dikira menyambung silaturahim. Dan Nabi kata lagi, takutlah kamu akan dosa, akan derhaka, maka bahawa sesungguhnya tiadalah seksa yang lebih segera melainkan siksaan bagi orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Siksaan yang paling cepat sampai ialah lawan mak bapak. Sebelum mati insya-Allah dapat. Kadang-kadang sedang lawan mak bapak pun dia tanpa mak dia lumpuh serta merta. Dahsyat ni. Dia tanpa mak dia, dia bagi mak dia, lumpuh tangan dia. Allah bagi. Tidak ada siksaan yang lebih cepat melainkan siksaan sebab derhaka pada mak bapak. Dan derhaka bagi dua ibu bapa kamu, maka bahawa sesungguhnya bau syurga dapat dicium daripada jarak perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, tiada orang mendapat mencium bau syurga bagi orang-orang yang menderhaka pada ibu bapaknya, dan pula tiada dapat mencium bau syurga bagi orang yang memutuskan kekeluargaan dan memutuskan kasih sayang, dan tiada pula dapat mencium bau syurga bagi orang tua yang berbuat zina, dan tiada juga orang yang dapat mencium bau syurga orang yang menghelakan kainnya kerana megah dan membesarkan dirinya. Ada 4 golongan yang takkan dapat cium bau syurga. Pertama, anak derhaka kepada kedua ibu bapaknya atau salah seorang daripada kedua ibu bapaknya. Yang kedua, yang takkan dapat cium bau syurga, yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, yang takkan dapat cium bau syurga, orang tua yang berbuat zina. Dah tua dah, gatal lagi, jalan pun rebah, tiup di angin pun tumbang, gatal lagi. Nombor 4, orang yang menghelakan kainnya kerana megah. Orang yang berpakaian, yang nak menunjuk-nunjuk yang dia tu orang hebat, orang besar diri, maka orang macam ni takkan masuk syurga, malah dapat masuk neraka dan tidak dapat mencium bau syurga yang boleh dicium daripada jarak 1000 tahun perjalanan. Nabi bersabda, innamal kibriya'u lillahi ta'ala rabbil alamin. Hanya sesungguhnya hak kebesaran itu hanyalah hak Allah, Tuhan sekalian alam. Imam Ahmad berkata bahawa segala amal anak Adam didatangkan pada hari Khamis malam Jumaat, tetapi tiada diterima amalan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang putus silaturahim, bacalah Yasin malam Jumaat, Allah tolak. Buatlah tahlil malam Jumaat, Allah reject. Pergilah masjid malam Jumaat, Allah tak terima, sebab memutuskan kekeluargaan. Apa dia contoh memutuskan kekeluargaan? Kita ada opah, duduk di mana? Duduk di Kedah. Kita duduk di Kuala Lumpur. Opah kita telefon, Den, tok ni tak ada duit, beras pun tak ada nak makan, tolonglah hantar duit. Opah telefon, kita jawab, saya pun tak ada. Sedangkan di rumah kita ada 3 kampik beras, wajib hantar beras tu kat opah di kampung. Maka kita kata, saya pun tak ada tok, oi, nak hantar kat tok pula. Kita tak hantar, opah di sana kelaparan, maka kita dipanggil putus silaturahim, walaupun kita bercakap. Tadi ustaz kata tak bercakap tu putus. Putus silaturahim banyak maksud, bukan setakat tak bercakap je, tak tolong pun dipanggil putus silaturahim. Abang kita telefon, Den, abang ni susah, kok hang pula masuk hospital,
Jadi hang tahulah abang ni bukan kerja kerajaan, tak ada guarantee letter. Kok hang pun suri rumah. Abang ni kerja kampung, kad medik pun tak ada. Lainlah kalau kerja ni boleh beli kad insurans ke apa ke, medical card ke apa ke. Abang kan bukan kata ada medik, gedik-gedik ada, lompat-lompat duit tak ada. Bagilah 1,200 nak pinjam sikit, kok hang masuk hospital. Kita pun jawab tak ada pasal lah abang, saya banyak duit nak pakai, bil Astro nak bayar, Indah Water kena bayar, nak tolong abang pula. Takkan tak ada langsung kot barang 1,200. Ada tu ada lah, tapi untuk kami lah. Sedangkan tuan-tuan ada 80,000 dalam bank, tuan-tuan tak bagi 1,200 untuk abang, tuan-tuan dikira memutuskan silaturahim. Itulah maksud silaturahim. Bukan makna silaturahim ni tak bercakap, bukan makna silaturahim ni bergaduh, bertengkar dan sebagainya. Silaturahim juga termasuk ialah tak menolong, tak bertegur siapa, tak peduli. Itu putus silaturahim. Baik, mengeluarkan oleh Al-Asbahani adalah kami duduk bersama dengan Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, tengah-tengah kami duduk, tengah-tengah kami mengaji dengan Nabi. Nabi kata, siapa yang putus silaturahim, sila keluar daripada majlis ilmu ni. Nabi kata, siapa yang duduk, siapa yang putus silaturahim, jangan duduk dengan aku. Sahabat-sahabat ni duk heran, siapa Nabi kata ni? Siapa Nabi kata ni? Tiba-tiba bangun seorang lelaki, angkat tangan dekat Rasulullah. Dia pun keluar daripada masjid. Lelaki ni keluar. Tak lama selepas itu, lelaki ni balik. Duduk balik. Nabi tanya kepada dia, apa yang kamu buat? Lelaki ni jawab, ya Rasulullah, sebelum saya datang ke majlis Rasulullah, saya bergaduh dengan mak tiri saya. Mak muda ni maknanya mak tiri. Saya bergaduh dengan mak tiri saya. Kemudian saya datang belajar dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, bangun siapa yang putus silaturahim. Saya balik, saya jumpa mak tiri saya peluk dia, saya cium tangan dia, saya minta maaf. Saya datang balik majlis ini. Maka Nabi berkata bahwasanya rahmat Allah tidak turun ke atas satu kaum, padahal di dalam kaum itu ada orang yang memutuskan kekeluargaan. Sebab itulah aku suruh kamu balik. Sebab kalau kamu duduk dalam majlis aku, malaikat tak turun bawa rahmat pada kita. Tuan-tuan, berapa ramai kita hari ini orang Islam putus silaturahim. Sebab itulah rahmat tak turun pada orang Islam. Orang Islam jadi juara dalam semua benda. Dadah jadi juara, buang budak jadi juara, miskin jadi juara, hawu biru jadi juara, rempit jadi juara. Sebab apa? Sebab rahmat Allah tak turun. Sebab apa rahmat Allah tak turun? Tengoklah masyarakat Melayu sendiri, kerjanya tak habis-habis bergaduh sejak 50 tahun. Terutamanya sejak 2 tahun kebelakangan ini, tak habis-habis bergaduh. Tonton tengok ni hadis Nabi ni. Nabi kata apa? Rahmat Allah tidak turun pada satu kaum jikalau dalam kaum itu ada orang yang memutuskan kekeluargaan. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan hadis yang saya baca ni. Saya katakan tadi, kalau kita kata kita ikut Nabi, janganlah kita ikut Nabi dalam peristiwa hijrah aja. Orang kafir tunjuk jalan pada Nabi untuk hijrah ke Madinah, tapi tak ikut Nabi dalam benda yang lain. Itu salah tuan-tuan. Salah sangat-sangat. Baik, di sini ada berapa soalan. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana saya nak baca ni? Tuan-tuan tolonglah tulislah soalan, janganlah tulisan SMS. Saya tak erti baca. Akum tu boleh saya baca. Assalamualaikum Ustaz. K-L-K-L-U. Kalau lah kot.
Kalau CM, saya KN stroke, saya JNS. Apa benda? Saya tak faham tuan-tuan. Abang boleh baca? Tolong baca kejap, saya tak faham. CM tu apa? Kalau macam saya kan, Kalau cam, oh CM tu cam. Oh, aku fikirkan apa? Kalau cam saya, kan saya apa tu? Jenis lambat nak faham. Oh, pasal okey. keluarga 69. Oh, pasal keluarga 69. Assalamualaikum Ustaz. Kalau cam saya, kan saya jenis lambat nak faham. Okey. Pasal keluarga 69. Saya adik-beradik lelaki sebelah mak. Bateri lemah. Bateri lemah pula dah. Ya. Saya adik-beradik lelaki sebelah mak dan ayah saya. Saya tak salam. Macam mana pula hukumnya Ustaz? Dari budak kem Tahsin Al-Barakah tahun lepas. Macam mana ni? Assalamualaikum Ustaz. Kalau cam saya, kan saya jenis lambat nak faham. Macam mana ya? Pasal keluarga 69. Saya adik-beradik lelaki sebelah mak dan ayah saya. Adik-beradik laki-laki sebelah mak dan ayah. Pak saudara dia lah. Mak saudara dia. Saya tak salam. Macam mana pula hukumnya Ustaz? Pasal apa tak salam? Itu mak saudara kita, boleh salam. Adik-beradik mak tuan-tuan, adik-beradik bapak tuan-tuan, itu namanya bapak saudara. Hukumnya boleh bersalam. Yang tak boleh bersalam sepupu. Itu saja. Taklah jadi masalah apa hukum dia. Sepupu yang kita batal air semayang. Bapak saudara tak batal, mak saudara tak batal, sepupu yang batal. Sebab sepupu tu boleh kita berkahwin. Baik, ada lagi soalan? Baik, salam, minta dan harap sangat Ustaz sambung lepas ni dengan Al-Mu'inul Mubin, tajuk perkara-perkara haram atas yang dalam haid, hadas dan haid bulan depan lah. Ya, tentang istihadah, tentang haid dan sebagainya. Itu bulan depan insya-Allah. Baik, habis dah ya. Tidak ada lagi soalan. Kita jumpa lagi malam ini insya-Allah di Masjid Taman Permata pula, Masjid As-Sabirin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita sudahi dengan surah Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.